Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini kita nak belajar sambungan daripada video pengenalan pecahan yang lepas, iaitu pertukaran di antara pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Jadi kalau kamu dah lupa apa itu pecahan tak wajar, apa itu nombor bercampur, kamu boleh merujuk video yang lepas tentang pecahan. Baik, hari ini cikgu nak ajar 3 cara untuk menukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Sebab pada video yang lepas cikgu dah terangkan bahawa kedua-dua ini adalah sama nilainya. Cuma cara tulisnya berbeza. Yang pertama, pengangka lebih besar daripada penyebut. Dan yang kedua, gabungan di antara nombor bulat dan pecahan wajar. Jadi untuk video ini kita akan belajar 3 cara bagaimana nak menukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Jadi cara pertama adalah cara bahagi. Cara kedua adalah cara tolak. Dan cara ketiga adalah cara sifir. Jadi selepas ni kita nak tengok setiap cara ini dengan lebih mendalam. Baik, cara pertama adalah cara bahagi. Cara bahagi ni merupakan cara yang paling asas dan yang paling selalu digunakan untuk tukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Jadi dari mana datangnya bahagi ni? Baik, contoh, kita ada satu pecahan tak wajar. Jadi maknanya pengangka lebih besar daripada penyebut. Okey, di mana datangnya bahagi? Pada simbol per ini. Ini sebenarnya adalah bahagi. Jadi apabila kita menggunakan cara bahagi, kita ikut cara kita cakap 4/3, jadi 4 disebut dahulu, maknanya 4 akan berada di bahagian dalam dan di luar adalah penyebut. Okey, 4/3 maksudnya adalah 4 bahagi 3. Dan kita akan selesaikan seperti bahagi biasa. Maknanya ini adalah sifir 3 1 darab 3, kita akan dapat 3 dan kita akan dapat 1 baki. Jadi macam mana daripada penyelesaian ini kita nak tukarkan kepada nombor bercampur? Baik, nombor bercampur kalau ikut video yang lepas, cara menulisnya adalah dengan satu nombor bulat dan satu pecahan wajar. Jadi nombor bulat adalah pada jawapan. Ini adalah akan jadi nombor bulat. Jadi nombor bulatnya adalah 1. Baki akan menjadi pengangka dan penyebut tidak berubah. Okey, kamu tengok penyebut yang tadi pun 3, kali ni penyebutnya pun 3 juga. Okey, contoh kedua, kalau kita ada satu pecahan tak wajar, katalah 26/4. Okey, daripada pecahan tak wajar, macam mana kita nak tukarkan kepada nombor bercampur? Sekali lagi, per ini sebenarnya adalah bahagi. Jadi kita ikut cara kita sebut, 26/4, maksudnya 26 dulu akan berada di bahagian dalam. Per maksudnya bahagi dan 4 akan berada di luar simbol bahagi. Okey, kemudian kita selesaikan seperti biasa. Ini adalah sifir 4. Jadi kita akan dapat 6 darab 4, 24 baki 2. Jadi daripada penyelesaian, macam mana kita nak ubah menjadi nombor bercampur? Sekali lagi, untuk nombor bulat kita ambil daripada jawapan. Jadi akan dapat 6. Baki akan menjadi pengangka dan penyebut tidak berubah. Kalau pecahan tak wajar pun 4, yang ini pun akan jadi 4. Okey, cuma untuk soalan ni kamu boleh mudahkanlah. Jadi kita bahagi dengan 2 dan jawapan akhir kita akan dapat 6 1/2. Okey, cara kedua adalah cara tolak. Jadi cikgu akan gunakan contoh yang sama dengan cara bahagi tadi. Jadi
Contoh soalan yang pertama, kita ada 4/3 tadi. Okay, 4/3. Jadi macam mana nak buat cara tolak ni? Sebabkan penyebut bagi pecahan ini adalah 3, jadi kita akan tolakkan pengangka dengan nilai penyebut. Maknanya kalau di sini dah 3, 4 ini kita tolak dengan 3. Okay, jadi kita akan dapat 4 tolak 3, 1 per penyebut, sekali lagi tidak berubah. Okay, cikgu ulang Kita ada 4/3 tadi. Dengan cara tolak, kita akan tengok penyebut dia. Kalau penyebut 3, kita akan tolak 3 daripada pengangka. Penyebut jangan usik. Okay, kerana penyebut jarang berubah selagi kita tidak mudahkan dia. Okay, jadi 4 tolak 3, kita akan dapat pengangka 1 dan penyebut sekali lagi tidak berubah. Jadi macam mana daripada sini kita nak ubah menjadi nombor bercampur? Okey. Untuk cara tolak, kita akan tengok berapa kali kita tolak. Jadi, sekali kita tolak akan menjadi nombor bulatnya 1. Okey. Sekali je kita tolak, maknanya nombor bulatnya 1 lah. Dan baki yang ada adalah pecahan wajar. Sekali kita tolak akan menjadi 1. Baki yang ada gabungkan dengan nombor bulat menjadi 1/3. Okay, jadi ini adalah nombor bercampur. 1/3. Baik, kita tengok contoh yang kedua. Masih lagi sama. Cikgu ambil soalan yang sama. 26/4. Okay, pecahan tak wajar 26/4. Jadi kalau di sini kita tengok penyebutnya adalah 4. Jadi berdasarkan penyebut, kita akan tolak pengangka dengan nilai penyebut. Jadi macam sini, cikgu akan tolak 4. Maknanya sini 26 tolak 4, 22. Penyebut tidak berubah, jangan usik. Okey. Ada lagi baki, maknanya boleh ditolak lagi. So kita akan tolak lagi 4. 22 tolak 4, 18. Penyebut tidak berubah. Boleh tolak lagi. Cukup untuk tolak, tolak lagi. 18 tolak 4. Kita akan dapat 14. Penyebut tidak berubah. Kalau masih lagi boleh ditolak pengangkanya, kita sambung. Masih lagi tolak 4 So kita akan dapat 10/4. Okey, cikgu sambung di bawah. 10 boleh lagi ditolak, masih lagi cukup. Jadi kita tolak 4 dan kita akan dapat 6/4. Boleh tolak lagi. Okey, masih lagi cukup. 6 kita akan tolak 4. Kita akan dapat 2/4. Bila tak boleh lagi tolak. Okey, bila pengangka tak boleh, tak cukup untuk menolak. 2 tolak 4 tak ada jawapan. Tak cukup untuk tolak jawapan. Kita stop. Okey, kita berhenti. Kemudian barulah kita tengok berapa kali yang kita tolak. Maknanya kalau tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, maksudnya 6 adalah nombor bulat. Jawapan akhir merupakan nombor pecahan wajar yang tinggal. Okey, saya ulang Ada 6 kali kita tolak. Okey, kamu tengok yang cikgu bulatkan ni. Ada 6 kali kita tolak, maka itu akan menjadi nombor bulatnya dan pecahan akhir adalah pecahan wajarnya. Okey, dan sama macam tadi, 2 dan 4 kita boleh mudahkan. So kita akan dapat 6 1/2. Okey, dan yang ketiga adalah cara sifir. Okey, macam mana kita nak menggunakan cara sifir ini untuk menukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur? Sekali lagi kita gunakan contoh soalan yang sama. Yang pertama, 4/3.
Okey, jadi sekarang ni kita tengok berdasarkan penyebut. Kalau penyebutnya 3, maknanya sifir yang terlibat adalah sifir 3. Jadi kita senaraikan sifir 3 pada ruang yang kosong. Katalah kita mula dengan 3, kemudian 6, 9. Okey, cikgu tak tulis sampai habis. Kenapa? Sebab pengangkanya cuma 4 sahaja. Jadi sebenarnya kalau sampai 6 ni pun kita dah cukup. Tak payah buat sampai bawah. Okey, sebab pengangkanya sangat sedikit. Jadi kita tengok. Bila kita ada sifir dekat tepi ni, kita tengok 3 cukup lagi untuk ditolakkan dengan 4. Boleh tak kita potong yang 6? Tak boleh kerana 6 dah lebih daripada 4. Jadi kita cuma potong satu nombor sahaja. Jadi satu yang kita potong ini akan menjadi nombor bulat. Satu yang kita potong, satulah nombor bulatnya. Okey, macam mana kita nak cari pecahan wajar? Sebabkan tadi kita pilih 3, kita akan tolak 3 daripada pengangka. Jadi 4 tolak 3, 1, dan sekali lagi penyebut tidak berubah. Okey, cikgu ulang Untuk cara sifir, kalau kita ada satu pecahan tak wajar, kita tengok penyebut. Penyebut ini adalah sifir kita. Jadi untuk soalan ini, sifir kita adalah sifir 3. Senaraikan sifir 3 tapi tak perlu sampai bawah. Semuanya bergantung kepada nilai pengangka. Okey, jadi nilai pengangkanya 4 sahaja. Jadi cukuplah kita senaraikan sampai 9. 3 kita akan pilih kerana masih boleh ditolak dengan 4. Kenapa cikgu tak pilih 6? Sebab 6 sudah melebihi pengangka. Jadi kalau cikgu ambil 6, 4 tolak 6 tak boleh, tak ada jawapan. Jadi cikgu cuma potong 3 sahaja. Yang kita potong cuma satu nombor, jadi 1 akan menjadi nombor bulat. Macam mana kita nak dapatkan pecahan wajar? Tadi kita pilih 3, kita tolakkan 3 ini daripada pengangka, baki 1, kemudian penyebut tidak berubah. Kalau tadi 3, untuk nombor bercampur pun tetap 3. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Cikgu masih lagi ambil soalan yang sama, 26/4. Jadi macam mana kita nak menggunakan cara sifir ini untuk tukarkan 26/4 ini menjadi nombor bercampur. Jadi sekali lagi kita tengok pada penyebut. Kalau penyebutnya 4, maknanya sifir yang kita akan gunakan adalah sifir 4. Okey, jadi kita senaraikan sifir 4 di bahagian tepi. Okey, tapi tak perlu sampai habis. Okey, kita tengok kepada pengangka. Okey, contoh, katalah cikgu senaraikan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Okey, kenapa cikgu berhenti pada 28? Okey, sebab kalau kamu tengok 28 ini sudah lebih daripada pengangka. Maknanya pengangka takkan boleh tolak dengan 28 ini. Jadi kalau dah melebihi dengan pengangka, nilai pengangka, kita stop, kita berhenti. Jadi dekat sini kita nak tengok berapa banyak nombor yang kita boleh tolak dengan 26. Jadi kita tengok. Okey, 4 boleh, ada lebih lagi. 8, 12, 16, 20, 24. Baik, kenapa cikgu tak potong 28? Okey, sebab apa? Sebab sekali lagi 28 dah lebih daripada 26. Okey, jadi 26 ni dah tak boleh tolak dengan 28. Jadi pada 24 kita stop. Alright, jadi kita nak tengok berapa banyak nombor yang kita dah potong. So kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nombor yang kita pilih, ini yang akan menjadi nombor bulatnya. Okey, 6 nombor yang kita dah potong akan menjadi nombor bulat. Macam mana kita nak dapat pecahan wajar? Nombor terakhir yang kita pilih adalah 24. Jadi kita tolak 24 pada pengangka. Okey, jadi 26 tolak 24, baki akan menjadi pengangka untuk nombor bercampur. Dan sekali lagi, penyebut tidak berubah. Okey, penyebut cuma akan berubah kalau kita darab atau bahagi nanti.
Okay, tapi kalau kamu tengok sini 2/4 kita dah boleh mudahkan. Sama juga kita akan mudahkan menggunakan cara bahagi. 2 bahagi 2, 4 bahagi 2. Jadi jawapan akhirnya adalah 6, 1/2. Okey, sebagai rumusan, sebentar tadi kita dah belajar bagaimana nak tukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Kenapa dua-dua ni boleh saling bertukar? Sebab nilainya adalah sama. Okey, cuma cara menulisnya adalah berbeza. Jadi tadi kita dah belajar 3 cara. Yang pertama, cara bahagi. Yang kedua, cara tolak. Dan yang ketiga, cara sifir. Okay, jadi kamu boleh pilih cara yang paling kamu selesa untuk selesaikan mana-mana soalan yang berkaitan dengan pertukaran di antara pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang cikgu ajar sebentar tadi dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.